Jadi untuk pertamanya, kita nak mulakan dahulu dengan memperkenalkan tamu undangan kita. Mungkin ramai pun dah ketahui siapakah tamu kita untuk minggu ini. Sungguh istimewa yang mana rasanya buat pertama kali kita gandingkan dan kehadiran dalam carta. Ini dia, kita ada Ustaz Syarizan dan juga Siti Nordiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat? DJ Iran apa khabar? Sihat juga Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih banyaklah jemput kami berdua ni. Saya rasa macam rancangan lain Ustaz. Macam forum pula. Macam forum, macam usrah pula rasanya kan. Saya pun rasa macam mimpi pula masuk program lagu macam ni. Kan? Carta nasyid pula Carta nasyid, Masya Allah. Okey, apapun kita ucapkan terima kasih untuk Nana, untuk Ustaz Syarizan. Sudi meluangkan masa untuk minggu ini. Kita nak bercerita panjang lah lepas ni berkenaan tentang lagu Hasbi Robbi dan juga mungkin secara penuhnya dalam album sebenarnya. Lagu ni terkandung dalam album. Lepas ni kita akan sambung Ustaz. Nana boleh Boleh. InsyaAllah. Kita teruskan dulu untuk bersama dengan tamu undangan kita minggu ini, iaitu Ustaz Syarizan dan juga Siti Nordiana. Rasa kita rasa macam suasana tu berbeza macam mana bermula tadi. Saya pun tak tahu macam mana nak tanya soalan sebenarnya. Tanya soalan agama ke tanya apa kan? Nak tanya Ustaz macam kena tanya hukum pula kan. Rasa bersalah pula. Selama ni saya pun masuk konti tajuk macam-macam tajuk. Tajuk kan? macam mana. Jadi kita pun kita cuba murnikan suasana ni insya-Allah. Sebagaimana kita ketahui lagu yang digandingkan bersama Ustaz dan juga Nana iaitu Hasbi Robbi. Kita tahu juga lagu ini kalau dalam carta minggu lalu masih lagi juara kan. Minggu ni kita tunggulah. Alhamdulillah. Okey, jadi cerita tentang lagu mungkin kita simpan sekejap. Tapi cerita macam mana lagu ini bermula ataupun gandingan ini bermula. Jadi saya pun nak tahu juga macam mana munculnya idea dan sehinggalah lagu ni dan juga album dalam yang terkandung menerusi lagu ini juga dihasilkan. Jadi mungkin siapa nak mula dulu? Nana ke? Nana lah. Ustaz? Sebab rasanya dia yang ni. Okay. Siapa punya idea katnya? Idea ni sebenarnya Nana dengan Ustaz sama-sama kita ada idea untuk buat lagu Hasbi Robbi. Tahun bila sebenarnya ni? Ni tahun lepas. Tahun lepas. 2021. Okey. Nana berhajat nak keluarkan lagu-lagu kerohanian. Jadi Nana dah biasa dengan Ustaz Syarizan. Nana selalu join Usra dan selalu juga dengar dia mengaji, berzikir. So sedaplah suara dia kan? Suara dia begitu kata orang tu tak adalah yang sama. Kata orang bukan kata Nana, kata orang. Kata Nana rasa macam boleh ni. Boleh menyanyi ni. Boleh. So Nana macam why not kita buat satu album kolaborasi sebab Ustaz pun memang suara dia dia bahagian-bahagian alunan-alunan suara yang apa suara Ustaz tu macam taranum-taranum yang Arab tu sebab dalam album tu dia ada yang Arab punya kan. So Nana bahagian-bahagian irama Malaysia macam tu. So yang terjadinya kolaborasi antara Nana dengan Ustaz. Okey. Jadi macam mana kita tahu tadi dia adalah daripada sebuah album lah. Betul. Sebuah album. Ada banyak lagu dalam album ni. Ada 5 lagu. So salah satunya Hasbi Robbi. Lagu ni ciptaan Ikhwan Fatana. Apa tu dengan Wan Saleh. Mana mereka terlibat samalah dalam album ni. Penghasilan album. Okey. Dan saya pun banyak belajar juga lah bila menyanyi ni. Dia lain Puan kan. Kita berzikir munajat dengan baca Quran ni lain. Rupanya bila menyanyi saya kena marah dalam studio. Allah. Ustaz kena marah? Kena marah. Cuma dia tak buat watan lah situ kan. So, Ustaz kena nyanyi macam ni Ustaz. So jadi saya pun macam tak sangka punya macam ni hasil menyanyi punya. Kan. Alhamdulillah. Tapi Ustaz dapat pengalaman tu lah Betul pengalaman. Sebab dia cerita dia memang orang kadang-kadang orang datang program kita baca Quran, kadang-kadang program kita mulai ada zikir munajat lah apa. So orang kata Ustaz, kenapa Ustaz tak buat album zikir munajat? Terfikir nak buat zikir munajat tapi tak terbuat. Rupanya mungkin dia takdirkan Tuhan nak start dulu. Kita mulakan dulu dengan kolaborasi ni. Gandingan dengan artis yang cukup terkenal dan memang pengalaman dalam bidang-bidang nyanyian ni. Dan kebetulan pula dia pun memang artis yang orang kata versi yang berakhlak lah. Masya Allah. Jadi Masya Allah. Dia versatile. Berakhlak, semuanya baik-baik dia lah. Okey, jadi dia offer manager dia Anas bincang, Ustaz kita ada benda nak sembang Ustaz, saya pun macam suspend juga kan. Rupanya Ustaz kita nak kolaborasi nak buat Nana punya album.
Okey. ketuhanan, lagu-lagu zikir, selawat macam tu Ustaz. So lebih kurang macam tu. Alhamdulillah rupanya tak sangka boleh siap lah juga 5 lagu dan Hasbi Rabbi ni lagu utama dia lah. Okey, yang nak disasarkan untuk menjadi hits insya-Allah Alhamdulillah. Dah pun ternyata sudah untuk penerimaan peminat kan. Lagu inilah yang melonjak terlebih dahulu mungkin lepas-lepas ni ada lagu lain pula yang kita akan dengar di radio, insya-Allah. tahu? Mana tahu insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kita akan sambung lagi dengan Ustaz dan juga Nana sebentar lagi. Kita bercerita lagi tentang lagu yang berjudul Hasbi Rabbi yang mana dihasilkan dalam bentuk album Betul. pada tahun lalu lah. Betul. Rasa-rasa dah setahun ke tidak lagu ni? Kita keluarkan lagu ni dekat YouTube Mei tahun 2021. Maknanya dah setahun Dah lah. setahun dah. Dah setahun. Alhamdulillah. Dan masa tu kita masih dalam fasa kawalan pergerakan lagi. Betul, masa tu. PKP Tengah PKP lagi. So banyaklah kekangan-kekangan. Alhamdulillah rupanya boleh terhasil. Sebab kita lihat pun ada video klip juga kan. Masa bila boleh terlepas ke video klip tu? Kita lepas ni kita tanyalah kan. Betul juga. Jadi cerita tentang lagu ni, okey, kita dah tahu tadi ciptaan oleh Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh. Masing-masing nama yang cukup orang cari lah sekarang, tengah in lah sekarang kan. Betul. Jadi macam mana siapa yang cari siapa sebenarnya dalam gandingan dengan penerbit ni, komposer ni? Okay, sebenarnya memang kita orang yang cari mereka sebab Nana memang suka lagu-lagu Ikhwan Fatana dengan Wan Saleh, especially lagu Bismillah kan. So Nana memang nak konsep-konsep macam tu, lagu-lagu yang kerohanian tapi macam orang dengar tu menenangkan. Dia ada catchy dia kat situ. Ada catchy kat situ. So sesuai lah dengan golongan-golongan muda-muda remaja. Macam ustaz kan? Macam ustaz. Golongan remaja. Golongan Muda remaja ni. purba. So sesuai. Kan? Betul. Nampak yalah. Kita pun makin baik bila nyanyi lagu ni. Betul. Alhamdulillah. Betul. Walaupun saya remaja jadi saya jadi alhamdulillah bila nampak lagu-lagu. Terkawal lah Ustaz. Terkawal alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma saya bila dapat kerjasama dengan Ikhwan dengan Wan Saleh, kita memang dah pernah jumpa dia orang. Cuma rupanya bila bekerja sekali tu, rupanya bila dapat berbincang, duduk sama-sama, ada 2-3 benda yang kita ubah-ubah kan. Asalnya macam ni dan kita ubah macam ni. Dan dia orang pun senang tu nak terima pendapat. Alhamdulillah, rupanya senang. Mana masa kita nak masuk dalam studio, masa nak rekod pun alhamdulillah berjalan lancar. Betul. Dia Wan Saleh akan guide pitchingnya, lagunya tinggi ke rendah ke apa kan. So Ikhwan pun dia suruh saya tiru macam mana suara itu ini. So punya sebab dia orang ni bila kita berbual, dia orang macam boleh kita macam gurau-gurau kan. Pokoknya bila bekerja, dia orang punya mind tu macam tak boleh unbelievable di luar kotak di luar kotak. Tak terfikir pun dia nak buat muzik macam ni, harmonize macam ni kan. So macam power lah diorang ni. Memang gandingan yang sangat bagus lah. Betul. So itulah hasilnya Hasbi Rabbi. Bunyi dia macam tu. Okey. Betul. Saya ingat lagi masa tu Nana dengan manager dia lah, dia nak macam mana dia macam muzik tu ada macam apa, bukan Hindustan apa, lagu Bollywood sikit. macam Bollywood punya konsep sikit. Betul, kalau perasan ada sitar punya muzik ada kat situ. Ada elemen tu lah. Elemen tu masuk. Saya fikir pasal zikir je, pasal zikir munajat, dia punya ayat-ayat Hasbi Rabbi benda tu kan, apa dia sudut apa ibrah daripada cerita perkataan zikir tu. Rupanya bila masuk elemen-elemen tadi, bila fikir balik, dia jadi universal pula lagu tu. Jadi saya fikir balik, rupanya macam ni dunia lagu ni. Ikhwan dengan Wan Saleh dengan Nana dengan manager Kreatif dia. Betul lah. Kreatif. Maknanya tak sia-sia lah. Kita susah payah. Cuma saya ingat lagi masa rekod tu kan, ni macam nak dia bukanlah nak menjatuhkan diri sendiri pula Cuma ada time tu bila Kongsi. lepas kita rekod kan, dia orang dengar balik, Ustaz kena ajar yang ni Ustaz kena datang balik. Dan Nana semua tak ada. Saya seorang kena pergi tau. Saya dah suspend lah. Alamak, nak kena pergi rekod. Kita first time nak rekod lagu. Selama ni kita macam nyanyi dalam tandas je. Kan? Tiba-tiba tak pernah datang sekali lah. Tak pernah. Dia pernah datang sekali. Pernah. Kena datang sekali. Yang rekod sekali itu dah habis dah. Tiba-tiba bila dia tengah buat mixing, tengah yang buat editing, correction tu kan. Ustaz yang kena datang banyak kali. Jadi kita pun suspend, nak kena marah dah ni. Pergi pula masa tu tak makan lagi. Allah. Kita mana tahu kan. Ingatkan sekejap. Rupanya energy lah itu, suara kena makan lah itu ini kan. Mesti. Saya pun ingat tak apa, nak ubah banyak ke sikit je Okey sikit. Rupanya sikit tu lah Lama rupanya.
Kata macam ni rupanya. Mana tak ada. Kita tak ada nak orang kata auto-tune sangat. Tak ada. Dia orang tak nak benda macam tu. Keaslian suara tu lah. Baik. Jadi apa yang kita dapat hasilkan hari ni tu. Mana kalau sedap tu sedap betul lah tu. Bukan sedap main-main lah tu. Okay. Tu kira pujian lah Ustaz. Puji diri sendiri. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi kita tahu bahawa susahnya sebenarnya dalam penghasilan itu baru satu lagu. Ada lagu kedua, lagu ketiga pula kan. Betul. Jadi memakan masa yang perlukan ada peruntukan masa tertentu Ustaz. Betul. Mungkin Nana dah tahulah sebab Nana ada jadual dia kan. Jadi macam mana nak mengejar. Jadi lepas ni kita akan tanyalah dari segi jadual yang dikosongkan khusus untuk penghasilan ni. Nana macam mana, Ustaz macam mana kan. Mari kita akan sambung insya-Allah. Kita masih lagi bawakan anda bersama-sama tamu undangan kita minggu ini Ustaz Syarizan dan juga Nana. Okey. Lagu Hasbi Rabbi yang menjadi penerimaan yang cukup hebatlah pada saya kalau Radio Kim ni kan. Sebab kita lihat pun dalam carta pun setakat ni 2 minggu dah jadi juara. Alhamdulillah. 2 minggu jadi juara. Dan minggu ni kita tak tahu macam mana kedudukan dia. Kita tengok. Bismillah. Sempat lagi kot. Sempat lagi suruh dia. Doa panjang sikit kan. Masya-Allah. Tengok tangan Ustaz pun nampak bergerak tasbih tu. Masya-Allah. Faham Dia macam klik undi. 1, 2, 3 gitu kan. Betul saya banyak diam. Bila saya diam tu saya zikir. Allahu akbar. Okey. Baik, kita tahu bahawa masing-masing sibuk kan. Nana pastinya banyaklah diperuntukkan dengan nak menyanyi, dengan persembahan, dengan nak berlakon lagi kan. Macam Ustaz dengan ceramahnya, dengan terbang sana sini, urusan dengan NGO-nya lah apa kan. Okey, jadi tiba-tiba nak disatukan untuk buat album yang berbentuk zikir ni kan. Jadi macam mana sebenarnya perlukan diperuntukkan masa kata blok tarikh tertentu, jangan usik ke macam mana agaknya dari segi perbincangan berdua lah. Okey. Perbincangan berdua ni sebenarnya dah lama. Okey. Dia jumpanya banyak kali. Jumpa tu, meeting bercakap tu lah banyak kita kali. Tu. Meeting tu banyak kali. Lebih kurang sebulan tu meeting je. Betul. Penghasilan dia kadang-kadang meeting tu 5 minit je meeting. Lepas tu yang lain tu berbual biasa je lah. So dia ambil masa Nana rasa dalam lebih kurang 2 bulan untuk kita betul-betul betul-betul cari material apa semua tu. And then terjadinya lah kolaborasi ni. Ambil masa juga. Sebab Ustaz pun busy, Nana pun ada program Nana sendiri. Tapi Alhamdulillah kita time PKP tu tak adalah busy sangat. Betul. Saya ingat faktor PKP tu juga. Betul. Dia yang macam mana pun saya ni menurut arahan. Jadi bila ada orang yang mengarahkan saya. Okey. Kan macam manager Nana bagi tahu Ustaz kita set macam ni, kita nak keluar bila, kita nak shoot bila nak record ni. Okey, dia masing-masing kena susun dah lah jadual. Kena masukkan dalam schedule masing-masing. Nak tak nak kita kena bagi jadi benda ni. Halang dah discuss. Sebab saya fikir ini bukan cerita pasal nak popular ke nak berganding dengan artis popular. Saya rasa itulah saya punya niat. Saya fikir saya takkan ke mana. Dakwah ni takkan sampai. Sebab target kita lagu ni adalah nak dakwah. Bukan sekadar nak dengar, sekadar nak dengar kat telinga je. Jadi macam mana saya nak masuk dengan orang dunia seni dalam masa yang sama dia ada pengikut-pengikut dunia seni yang dia tak ikut dunia dakwah. Betul. Jadi bila mana institusi dakwah tu diiktiraf dalam dunia seni, dimasuk ke elemen dakwah dalam kesenian, jadi saya kena support, saya kena cabar diri saya kena masuk lah. Kau fikir saya pun segan tak nak menyanyi. Sebab saya duk fikir, aku boleh kot, aku punya tak boleh. Bila menyanyi lain. Saya cuba kat menyanyi lagu lain kau punya, Ustaz punya nasyid, Ustaz kita jadi, bukan macam tu. Jadi sama kat, ni lagu nasyid Hasbi Rabbi ni. Lagu dah nasyid. Rupanya bila nyanyi betul-betul, buat recording, dia ada cabaran dia. Okey, rekod betul-betul gini. Jadi saya belajar juga. Alhamdulillah, kita belajar, jumpa komposer, jumpa itu, jumpa ni. Belajar dengan Nana sendiri kan. Jadi macam ni rupanya. So lepas bila hasilnya lagu macam ni, saya tengok kita release dekat YouTube dulu kan. Betul. Bila baca komen tu, saya rasa dia bukan rasa macam shock sendiri macam aku bangga famous. Bukan isu famous. Isunya alhamdulillah rupanya orang nak lagu macam ni. Betul. Saya baca tu yang akan hilang saya punya penat, kena marah semua tu. Hilang benda tu semua. Letih dalam masa tu kita PKP kan. Kita macam-macam benda cabaran kita dalam musim Covid tu. Jadi rupanya bila tengok komen-komen orang dapat terima dalam lagu macam ni,
rupanya ramai orang nak benda macam ni. Jadi saya pun rasa kita kena serius dalam benda macam ni. Ya, macam Nana sendiri pun, Nana pun banyak belajar daripada menyanyi lagu-lagu cinta. So Nana kena nyanyi lagu-lagu Quranian. Ada Maksudnya Nana pun pengisian, masuk dalam dunia dakwah juga kan. betul. So banyak yang Nana belajar juga. Macam dari segi nyanyian pun, dalam lagu ni kalau Nana nyanyi memang kena soft and kena jelas lirik apa yang Nana sebut tu. Betul. Bukan semata-mata nak bagi orang dengar suara kita sedap. Tapi sebab Nana nak nyanyi, nak bagi orang faham lirik lagu tu kan berdakwah kan. So kita kena nyanyi bukan untuk macam vokal, nak tunjukkan vokal kita. Strong vokal. Dia kena nyanyi very soft. Nak meruntun hati orang. So pun satu cabaran juga untuk Nana. Betul. Dan saya ingat bila Nana sebut macam ni, saya teringat mula-mula kita bincang, apa hala tuju kita bila nak buat album ni. Hala tuju ni nak bagi orang faham apa di sebalik lirik. Jadi kita bagi tahu nanti dalam video klip, setiap video klip mesti make sure ada terjemahan, sebab ada perkataan bahasa Arab lah itu dalam zikir munajat kan. Betul. Even dalam lagu-lagu selawat tu pun kita nak terjemahkan selawat yang kita biasa dengar versi Arab tu, terjemah Melayu sebab kita nak hasilnya orang faham. Apa pengajaran orang boleh ambil daripada bukan sekadar zikir kat mulut, supaya ada penghayatan tu. Alhamdulillah rupanya saya pun sempat untuk refer beberapa pakar-pakar bahasa Arab. Betul. Walaupun kita pandai cakap Arab, tapi bila masuk dalam zikir munajat ni dia sastra kan. Bahasa tu sastra, dia bukan bahasa perbualan. Jadi kalau kita terjemah word by word, takut tak sampai maksud. Kan? Macam ada lagu selawat yang dia memang bahasa klasik, bahasa sastra. Jadi jumpa pakar, saya sembang dengan senior-senior saya, Ustaz terjemah begini, lebih mudah orang faham. Jadi alhamdulillah rupanya. Alhamdulillah dan terhasil medium lagu ni, dan kita harap dia masuk dakwah dengan seni tu. Moga boleh diteruskan lagi lah, insyaAllah. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Jadi itulah menjadi kenyataannya sehinggalah diterima, alhamdulillah. Dan kita ucap tahniahlah untuk Ustaz dan juga Nana. Alhamdulillah, terima kasih. Idea di peringkat awal tu mungkin tak adalah serius, tapi bila dah kata Allah dah letakkan tu untuk bagi jadi tu, alhamdulillah berjalanlah lancar, jadilah dia ya. InsyaAllah kita nak sambung lagi dengan Nana dan juga Ustaz selepas ini. Mari lagi kita tunggu-tunggu manalah lagu Hasbi Robbi ni kan. Belum tahu lagi ya. Nervous Nervous juara lagi ke, turun ke. Itulah pasal. Jangan-jangan dah tak ada. Minta kena undi. Sempat lagi undi ni. Jangan-jangan dah tak ada. Janganlah. Kita kena buat kenduri. Saya ingat lagi masa saya darjah 3, pertandingan dekat Cameron Highland. Tu menyanyi lagu. Saya ingat saya nyanyi lagu Iklim masa tu. Wow. Suci Hilang Debu. Menang nombor 1. Saya pun tak sangka. Sedap juga suara pun. Saya sambil makan strawberry tu. Menang. Suara Ustaz yang macam nasyid ke? Tak. Dia darjah 3 tak ada nak kaitan dengan nasyid lagi. Belum lagi. Tapi bila saya masuk darjah 6, masuk sekolah menengah. Sekolah menengah saya sekolah agama kan. So memang kita duduk dalam kumpulan nasyid kat sekolah agama. Peringkat sekolah lah. Okay, dan ada satu audition. Saya ingat lagi. Audition, dia tengah cari beberapa penyanyi-penyanyi sedap sekolah. Bahkan kita setiap tahun ada buat pertandingan nasyid peringkat sekolah. Saya dekat Perak masa tu. So ada satu kumpulan, ada record label ni, dia pilih. Tahu. So saya terlibat dengan audition tu juga. Untuk buat ada satu album, satu kumpulan lah. So saya masuk juga dalam audition tu. Tapi saya tak dapat lah. Okay. Kan, sebab rupanya Kumpulan apa? So kumpulan tu tak ada kot. Okay. Saya pada lupa nama kumpulan tu. Lama lah ni cerita 30-40 tahun dulu. Tapi ni memang cerita benar Ustaz Cerita benar. Tak benar pula. Takkanlah. Okay, Ustaz itu semua sekolah cerita benda menengah. benar-benar. Itu sekolah menengah. Rupanya saya dah terlibat ke kumpulan nasyid sekolah menengah. Memang peringkat sekolah. Cuma tak buat album je. Okay. Mana kita masuk pertandingan nasyid, kalau di Perak, siapa tak kenal sekolah Irsyadiah Batu 26 tu, kalau peringkat nasyid peringkat negeri Perak, Irsyadiah ni antara ditakuti lah. So kita pakai baju Melayu putih, samping hijau, sekolah agama. Kalau Irsyadiah datang, ni antara vokal dia. Ni antara vokalis dia. Contoh. Masa saya belajar kat Al-Azhar, saya dekat cawangan Tontok Al-Azhar Tontok. So saya pun dalam kumpulan nasyid Tontok lah. So kalau buka balik YouTube lama-lama tak ada lah ni. Masa tu memang kurus melengkung lah masa tu. Jumpalah Syarizan Daud masa tu, dia memang menyanyi. Kumpulan nasyid. Dia tak pernah cerita. Peringkat. Tak pernah tunjuk pun kat Facebook ke IG ke. Sebab saya ingat bila dah beranak pinak ni cukup lah kot. Bila kita cukup lah. Saya ingat tinggal kat orang lain lah. Nanti orang lain kesian pula. Iyalah, betul. Jadi kita tinggal kat orang lain dulu. Kita buat dakwah kita. Saya fokus kat perniagaan. Cuma ada masa kita memang minat menyanyi. Saya suka menyanyi. Saya suka. Okay, walaupun tak sedap, saya suka. Benda tu kita nak confident nak penting. Menenangkan kan. Hidup ni kena tenang. Tengah baca Quran je, nak menyanyi juga. Betul. So pilih lagu yang betul, lagu yang elok. So bila ada peluang untuk buat lagu,
kita buatlah sama-sama. Dan kita bawa, tengok masyarakat boleh terima ke tak. Dan bila masyarakat support lagi, suruh buat lagi, Alhamdulillah kita insyaAllah kita akan cuba. So nak katanya menyanyi ni ada juga sikit-sikit saya dah buat daripada sekolah menengah, sekolah rendah sampai ke universiti. Balik sini je saya tak buat dah. Bila dah balik daripada universiti, balik daripada luar negara, saya dah bekerja, dah berkahwin semua, saya dah tak ada dah. So kita akan menyanyi ataupun masa dalam event je lah, dalam forum ke dalam apa, saya ada selit sikit macam tu je. Betul. So daripada situlah, bila ada dorongan, kita cubalah sebaik yang mungkin insyaAllah, dan kita cuba belajar lagi. Masya-Allah, tu cerita Ustaz baru kita tahu. Itu. Selama ni dirahsiakan. Ustaz pergi Ustaz keluarlah yang keruh melengkung tu sekali-sekala Ustaz. Sekali-sekala keluar tengok macam mana yang lama tengok tu. betul ke? Nak search lah lepas ni. Search. Ada insya-Allah. Okey. Dan berbezalah macam Nana pun ialah di popular ketika usia muda Betul. Jadi masa tu memang Nana pilih minat tu dah dan juga memilih untuk ke bidang ini atau macam mana? Ataupun secara tak sengaja ke atau macam mana? Asalnya sebenarnya ayah Nana yang boleh consider paksa lah. Sebab Nana pun malu sikit sebenarnya daripada dia kecil. Tolak ke depan. Tak boleh macam ni, kau kena confident. Suara ada tapi malu. So ayah Nana lah yang mendorong Nana untuk jadi penyanyi. Masukkan bertanding semua kan. And then umur 15 tahun Nana dah start jadi artis rakaman. Sebenarnya niatnya nak bantu family. Sebab family Nana bukanlah senang sangat kan. So start daripada situ sampai sekarang lah Nana dalam industri ni. So dah jadi macam periuk nasi Nana jugalah. InsyaAllah. Jadi apa-apa pun perjalanan tu sekarang ni dah tahu dah kan nak pergi ke mana, ala tujunya kan. InsyaAllah yang mana perlu dijaga ya. Dan Alhamdulillah Ustaz Syarizan banyak guide Nana juga. Kalau apa-apa lirik lagu ke atau apa-apa yang Nana pakai ke, Nana selalu rujuk dekat Ustaz. Okey tak Ustaz macam ni. Kalau Nana perlu ubah lirik dia, Nana akan ubah. Macam itulah. Betul. Benda tu pengalaman saya bila terlibat dengan dunia seni. Nana banyak refer juga. So kita jadi satu benda yang macam bukan terharu apa dia macam kita rasa macam honest. Apa bahasa Melayu honest? Dihargai diberikan penghormatan. Rasa macam rupanya Nana bila dia contohlah dia berlakon, even dia berlakon Ustaz skrip ni boleh ke tak apatah lagi dalam bidang nyanyian dia betul-betul kan Ustaz ni saya kena nyanyi macam ni, boleh tak Ustaz macam ni. Jadi ada orang nak guideline tu. Jadi rupanya alhamdulillah. Baguslah bila dia dah ke arah dia betul-betul jaga. Sebab tu saya kata nak jaga ni susah. Dan Nana pun prosesnya panjang. Betul. Kan dulu macam mana semua orang tahu. Search lah Siti Nurhaliana, orang akan tahu proses dia macam mana. Dan kita harap Nana akan teruslah menjadi diri Siti Nurhaliana tu, walaupun siapa pun dia, walaupun dia artis paling popular ke macam mana, bertahun-tahun dia menang anugerah. Alhamdulillah dia sanggup merendah diri dengan cara dia tu menjadi Siti Nurhaliana. Amin. Doakan Nana ya. Amin. InsyaAllah. Dia prinsipnya gini. Kita jangan sampai rendah sampai menjadi orang pijak-pijak, dan jangan sampai kita meninggi sampai tak nampak orang pula. Maksudnya kita jadilah manusia. Bukan minta pujian dan bukan minta dihina pula. Cukup sekadar macam tu je. InsyaAllah dan menjadi satu teladan jugalah. Teladan betul tu, terutama pada perkara-perkara yang baik itu untuk orang ikuti bersama. Betul. InsyaAllah. Sebab dia follower dia ramai. Betul. Jadi dia boleh menginspirasi orang tu ramai. Dan alhamdulillah benda tu kita nampak. Saya yakin semua orang nampak. InsyaAllah Jadi itu dia sikit banyak perkongsian bagaimana ceritanya daripada mula dan hingga kini. Dan lepas ni kita akan tanya pula khusus tentang lagu ini. Kita akan tanya apa yang diperkatakan, apa yang nak disampaikan, dan juga terutama dari segi penghasilan album tu juga secara keseluruhan. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung lagi dengan mereka. Jadi lagu Hasbi Rabbi terkandung dalam satu album. Betul. Kalau boleh kita cerita sikit tentang album ni, apakah antara lagu-lagu lain yang turut dimuatkan? Silakan. Okey, dalam album Hasbi Rabbi ni ada lagi 4 lagu. Ada Salam Ya Rasulullah, Selawat Adnani, Sayyidul Istighfar, dengan lagi satu apa? Iktiraf. Dia banyak lagu zikir dan juga selawat. Zikir selawat. Dari segi pemilihan tu siapa agaknya? Siapa yang pilih? Kita bincang-bincang bersama. Macam ada yang Ustaz pilih, ada yang Nana sendiri pilih.
Macam contohnya lagu Sayyidul Istighfar tu Nana yang nak. Sebab Nana macam apa kata orang tu, Sayyidul Istighfar tu boleh dijadikan zikir harian kita, amalan harian kita kan. Dia konsep dia apa yang orang boleh dengar dan orang boleh hafal dan orang boleh faham. Yang cepat lah, yang cepat. Betul. Cepat diterima. Sebab satu benda ni melibatkan zikir kan. Dia orang dengar ni takut salah pula nanti. Kerana dia dengar, dia sebut benda yang salah. Jadi sebab tu kita nak dilirikkan dalam video klip, lirikkan supaya orang baca betul-betul dan baca terjemah sekali. Supaya dia sebut betul dan dia faham maksud dia. Sebab dia boleh amal terus. Jadi itu yang konsep asal dia. Itu yang kita pilih-pilih tu. Apa yang Nana suka. Okey, Nana pun kata dia suka apa Allahumma anta rabbi tu. Tu yang Sayyidul Istighfar tu, Allahumma anta rabbi tu. So ada lagu Allahumma anta rabbi tu. So selawat, apa kata Nana, kita pernah pergi umrah sekali dulu. Bukan dengan wife saja, dengan kawan-kawan dia semua ramai, kita pergi satu grup umrah. Ingat tak kenangan kita dengan Nabi apa, kita buat satu lagu yang nak ingat Nabi. Kan? Video klip pun kita dah ada dah, gambar video-video kita dah ada kat sana. Cuma kita guna je video tu, kita buat video klip. Jadi kita pun buat lagu selawat Adnani. Kan lagu tu macam feeling-feeling kan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia lagu sedih-sedih. So ada video klip dekat Masjid Nabi. So dia mengimbau balik kenangan, memori dapat ziarah Rasulullah. So menyebabkan bila orang lain tengok video klip tu pun dia rasa nak pergi ziarah Rasulullah. Betul. Bukan sekadar dia boleh puji, dia rasa nak pergi untuk pergi ziarah. Itu antaralah kenapa kita pilih lagu-lagu ni, 5 lagu ni untuk masuk dalam album Hasbi Rabbi ni. Sebab kan selera orang ni kan macam lain-lain tau. Kadang-kadang ada orang bila dengar lagu dia lebih sedih, lebih menginsafi. Ada orang pattern dia kan. Macam Nana sendiri, Nana kalau dengar lagu yang boleh buat Nana nangis, so dia akan lebih mendekatkan Nana kepada Allah. Macam tu. Betul. Lagu memainkan peranan penting juga kan. Ya, sebenarnya. betul. Melodi kan. Elemen-elemen, termasuklah bantuan instrumen tu. Alat muzik tu. So bila ulama membenarkan dengan had batasan apa alat muzik yang dibenarkan tu, dan kita guna tak kira dia versi India ke, versi Cina ke, dia sejenis alat sahaja. Cuma yang pentingnya kita nak guna alat tu untuk apa. Kalau dia memberi mudarat, maka jangan gunalah. Macam pisau lah kan. Kita nak potong sayur boleh, tapi jangan potong tangan orang. Jadi alat apa, tapi kita nak guna alat tu ke arah mana. Rupanya alat even sitar yang terkenal dengan Bollywood pun tapi kita bawa bukan lagu cinta-cinta guling-guling dekat pokok-pokok bunga ni. Tak, rupanya elemen tu untuk nak mengingatkan kepada Tuhan. Jadi alhamdulillah dibenarkan untuk digunakan dan diterima, tu yang paling kita rasa puas tu lah. Alhamdulillah. Kan, betah lagi bila dihasilkan, disiapkan hasil kerja Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh ya. Betul. Yang kreatif lah pada saya kan. Masya-Allah, betul. Banyak boleh menerima pendapat dan juga melontarkan juga idea mereka. Idea mereka betul. Sebab lagu ni kan universal kan. Dia tak semestinya orang Islam je dengar. Kadang-kadang muzik kan universal. Betul, So betul. orang bukan Islam pun dengar muzik ni best ni muzik ni. Kan. Hopefully dapat menarik minat dia. Dakwah lah. Betul. Macam tu lah. Macam tu dakwah lah kan, insya-Allah. Saya bila dengar lagu lain ada seruling tu, saya kata saya nak seruling. Dia orang masuk seruling. Jadi cuma bukan saya yang main lah seruling tu. Tak lain bunyi dia. Habis bunyi dia nanti. Maknanya segala yang dirasakan sesuai dan boleh dimasukkan, dimuatkan dalam setiap lagu tu adalah sebenarnya ya. Betul. Diisikan dengan sebaik mungkin ya. Alhamdulillah. Jadi terhasillah ke-5 lagu ni, insya-Allah kita harapkan bukan sekadar untuk berhibur, tapi juga yang paling penting matlamat dia pengisian dari segi penyampaian dan juga kerohanian tu dapat kita penghayatan tu lah dapat diserapkan kan dan dijadikan sebagai amalan, insya-Allah ya. Ya, betul. Alhamdulillah. Jadi tanyalah untuk kedua-duanya tentang penghasilan album ni dan pastinya tentang Hasbi Rabbi ni kita akan tanya lepas ni, khusus sebagaimana yang kita tahu lagu ni dah diangkat dululah kan berbanding lagu-lagu lain kan. Lepas ni kita akan tanya dan juga macam mana video klip dia pula Baik, lepas ni kita akan dan akan kita menyusul nanti 3 lagu kedudukan teratas yang mana masih lagi nanti gimana lah kedudukan lagu Hasbi Rabbi untuk minggu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan ustaz bergerak-gerak tu, masya-Allah. Undi diri sendiri. Undi diri sendiri. Okey, Hasbi Rabbi kita tahu bahawa lagu ni dijadikan sebagai single utama lah kan. Jadi keunikan lagu ni lah, bukan kita nak bandingkan dengan lagu lain kan. Betul. Tapi bila diangkat sebagai single utama ni mesti ada satu-satu keunikan yang Nana rasa, Ustaz rasa untuk kita kehadapankan dahululah
berbanding lagu-lagu yang ada juga dimuatkan dalam album ni? Okay, first kali sebab lagu Hasbi Rabbi ni dia lagu baru. Dia lagu fresh. Okay. Dan music dia dan juga lirik dia dia lebih dekat, macam kata orang tu easy listening. Okay. So kita angkat lagu tu untuk tarik golongan-golongan muda, remaja, yang senior pun boleh dengar. So dia universal, semua orang boleh dengar. That's why kita angkat Hasbi Rabbi tu untuk lagu killer song dalam album Hasbi Rabbi ni. Macam penerimaan fan Nana sendiri macam mana? Apa pendapat diorang? Pendapat diorang memang suka. Diorang enjoy lagu ni. Dalam masa yang sama diorang ada rasa sedih juga. Sebab lagu ni pun ada meruntun jiwa juga, kan. So bagi Nana, lagu Hasbi Rabbi ni yang paling tepat untuk kita angkat sebagai killer song dalam lagu ni, dalam album ni lah. Macam Ustaz, mungkin Ustaz ada diberikan pendapat-pendapat oleh Ustaz-Ustaz lain ke kan? Macam mana Ustaz? Ada perkongsian? Betul. Kita kalau nak terlibat dalam dunia seni ni, kena tahu matlamat. Kan itu yang kita pegang. Sebagai pendakwah ni kan, matlamat kita apa. So kalau salah matlamat, salah ala tuju kita, takut cara nak bawa jalan tu salah lah jadinya. Takut kita akan jadi rosak. Jadi tu niat tu saya pegang betul-betul. Saya tak nak tersasar daripada niat kan. So isteri saya pun akan support, kawan-kawan akan support supaya kita jangan orang kata senang bahasanya, senang nak bagi faham, jangan culture shock tu je. Jangan culture shock je. Jangan kejutan budaya. Betul. Tapi alhamdulillah lah, saya pun macam dengan Nana pun dah lama. Even kawan-kawan artis yang lain pun ramai yang masuk usrah kan. So kita duduk dalam dunia mereka ni, kita dah tahu dah macam mana untuk berhadapan dengan artis-artis yang ramai follower. Kan. Kalau anda, siapa-siapa yang pernah tengok saya di social media pun, walaupun kita biasa dengan artis-artis, bukanlah saya gambar dengan artis-artis saja, tak ada. Tak ada. Kan? Saya tetap orang kampung, ustaz kampung tu. Kan. Jadi supaya saya tak tersasar matlamat saya. Mungkin bukan nak glamour sangat. Saya tak ada langsung niat nak menumpang glamour, kemasyhuran tu, na'uzubillah. Na'uzubillah. Ustaz sendiri pun dia dah memang glamour. Betul? Tiba. Nana itu pun glamour Ustaz. Okay, dalam dunia dakwah. Okay, betul. Yang penting, lagu tu, Hasbi Rabbi, semua orang pernah nyanyi kan? Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairallah. Tapi bila saya bincang dengan Nana, ni cadangan saya kata. Apa kata, daripada duk nyanyi je, kita bagi orang faham apa sebenarnya dia orang baca. Itu konsep saya, sebab kerja saya mengajar orang kan. Jadi bila kerja mengajar ni, even nyanyi pun nak kena mengajar juga. Dan alhamdulillah mereka setuju, Nana setuju, SND Soul semua setuju. Okey, kita buat bagi orang faham Ustaz. Okey, Ustaz seorang Ustaz mengajar dalam lagu. Dan kebetulan bila berlakunya PKP tu, orang beri kita musibah lah itu. Okey, sesuai lagu ni lah. Kan? Kalau tengok dari sudut lirik pun, maksud dia kan, Hasbi Rabbi jalallah tu. Kan? Allah ma fi qalbi ghairallah. Maknanya nak cerita memang kita mengharapkan Allah ajalah. Dan macam-macam usaha dah kita buat. Kawal dah buat, sanitize dah buat, face mask dah buat. Jadi dalam hati kami tak ada apa dah. Ya Allah, kami serahlah balik pada Engkau ya Allah. Kan? Sandaran kita. Sandaran balik. Kan Engkau lah sebaik-baik pelindung, Engkau lah sebaik-baik yang memberi keselamatan apa semua. Jadi nak bagi tahu, kita nak orang bukan sekadar menzikirkan sebagai satu doa, berharapan dengan Allah, dan masa sama kena menginsafi jugalah sebenarnya apa yang dah berlaku ni Tuhan nak test kita, Tuhan nak uji kita. Itu antara sebab kenapa kita pilih lagu ni, kita ubah lirik Arabnya, kita kekalkan, tapi maksud dia kita nak orang menghayati. Maksud tu. Sebab tu ada elemen-elemen kau tengok pada lirik. Boleh cerita lirik? Boleh Ustaz. Saya pernah pandai pula. Okey tu. Boleh kan? Sebab tak tahu nak cakap apa tu yang ni. Sebab tak tahu nak cakap apa tu yang nak masuk ke lirik tu kan. Hasbi Rabbi tu dia punya, orang kata apa nah, bahasa lagu ni yang diulang-ulang selalu tu Hasbi Rabbi tu lah. Repetition. Salah tu bahasa Inggeris. Faham repetition tu maksudnya ulang-ulang. Maksud Ustaz yang orang selalu ulang. Betul. Dalam lagu tu dia ada yang macam chorus. Tahu saja ya. Hai. Tapi jana lain tu orang tak tahu ku melihat terbentangnya langit luas tak berpenghujung teragung. Tu tak ada lah Hasbi Rabbi yang klasik tak ada. Tak ada. Kan Hasbi Rabbi klasik, Hasbi Rabbi jalallah. Itu je. Cuma puji Tuhan. Tapi kita nak bawa elemen penghayatan. Dalam keadaan kita pula tengah ada musibah pada masa tu. Okey, jom. Kita bincang dengan ikhwan. Ikhwan pun alhamdulillah dia sangat faham apa yang kita nak. Dia bagi tu ayat-ayat ni, kita adjust sikit. Dapat.
Kan maknanya kita lihat ciptaan alam, lihat Tuhan buat apa dekat kita. Serahkanlah apa urusan kita pada Tuhan. Betul. Jadi itu maknanya lirik Hasbi Rabbi tu penting sebenarnya penghayatan ni. Tak tahulah. Saya berharap orang yang dengar lagu, khususnya lagu Hasbi Rabbi, dia bukan sekadar nak dengar lagu sedapnya suara Siti Nurdiana. Kan? Dan betapa lembutnya suara Ustaz Syarizan. Okey. Tapi yang penting dia nak rupanya saya kena kenal Tuhan. Saya kena rapat dengan Tuhan. Kalau ada apa-apa masalah, bukan saya mengadu kat Facebook. Saya mengadu dengan Tuhan dulu. Kat Facebook tu kemudian. Jadi bila kita ulang-ulang banyak kali, cukuplah Allah bagiku, hatiku hanya adamu. Itu kita ulang banyak kali dalam setiap chorus tu kan. Hasbi Rabbi jalallah, cukuplah Allah bagiku. Mafi qalbi ghairallah, lah hatiku tak ada siapa, hanya engkau ya Allah. Jadi kita nak orang manusia ni fikir siapa yang lebih utama. Allah ada. Kita ulang banyak kali. So dalam keadaan orang bergembira, orang berseronok, orang dengar lagu, ingat elemen-elemen ni. Ya, jadi itu penjelasan Ustaz. Rasanya lebih jelas kat situ. Tiba macam ceramah pula macam Taikim ni. Sebagaimana yang kita rasakan. Okey ni ilmu ni Ustaz. Ilmu. Ini kira Ustaz punya makanan lah penjelasan ni kan. Alhamdulillah kita dapat ketahui dan diharap lepas ni lebihlah orang mendengar dan mendekati khusus tentang maksud lagu ni kan. Tinggal lagi juara dan juga naik juara. Mana satu ni lagu Hasbi Rabbi? Nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Atau ... Jadi tanda tanya lah ni. Tanda tanya lah. Tapi sebelum nak sampai ke kedudukan tu, kita ada nak tahu juga khususnya bila dah ada lagu, pelengkap dia adalah video klip ataupun muzik video kan. Kalau tak ada tu macam tak lengkap lah. Orang kata package tu tak lengkap. Okey. Betul. Sebab zaman orang nak menengok dekat YouTube dan sebagainya kan. Bila cari ada gambaran cerita tu. Dan macam mana dari segi lagu ni, kita tahu tadi dia daripada waktu PKP kan. Betul. Jadi bila dah kata boleh keluar sikit-sikit tu, macam mana sebenarnya diberikan idea khususnya dalam pemilihan lokasi dan ketetapan dari segi nak buat itu dan ini kan, khusus dalam nak menggambarkan tentang lagu ni dengan video klip tu. Jadi boleh kita cerita sikit. Okey, alhamdulillah muzik video ni dia menelan belanja 300k lah. Dan saya bayar ustaz je 200k. Okey, so maknanya K tu video bukannya ribu lah K tu tak tahu K apa Berkilau-kilau kita Kupang kot 200k. So dia punya payment lebih besar daripada kos music video tu sendirilah. Jadi sebab kita dah bayar dia mahal. Dan views pun bukan main lagi, dekat 20 juta. Itu pun bayar juga? Bukan. Itu tak bayar. Itu tak bayar. Itu tak bayar. Tak adalah. Sebenarnya muzik video tu memang kita berbincang bersama-sama. Sebab Nana nak konsep muzik video tu santai. Dan bila dah kolaborasi dengan Ustaz, Nana nak side Ustaz yang santai. Bukannya macam kita kena nyanyi dia pakai jubah ke apa. Dia still manusia biasa yang menjalani kehidupan yang aktif lah. Macam pergi dalam masuk hutan. So inspirasi dia adalah yang apa, natural lah. Live dia. Dia pun orang yang macam aktif, sports ke apa ke. Dia pergi mencari ketenangan dalam hutan kan. Begitu juga Nana dalam muzik video ni, Nana pun mencari ketenangan di dalam hutan. Terjumpa di hutan yang sama. Terjumpa di hutan yang sama, di mana Nana membawa diri sedih, lepas tu tiba jumpa kawan baru dekat dalam boleh consider macam apa Ustaz, camp lah. Camping lah. Macam camping dalam hutan. Jumpa pula pelakon-pelakon tambahan yang kita bayar lebih mahal daripada lagi mahal pada Ustaz. Lagi mahal pada Ustaz pun ada. Ya, ada. Kita bayar RM500,000 untuk artis-artis tanggung undangan semua lah semua. Jadi artis-artis undangan saya tu macam dia sebagai kawan-kawan dekat dalam. Boleh kita tahu muzik siapa video. antaranya Ada kat depan ni. Kita dah jemput seorang. Tapi tak payahlah, nanti mahal lah. Dia kalau paling interview popular. Dia paling mahal. Dia paling lah. popular Tak sekali. payahlah. Paling mahal. Betul. So dia paling mahal. Jadi konsep video klip ni dia santai kan. So pergi camping, jumpa kawan-kawan baru. Terjumpa pula ustaz yang tengah buat usrah kat dalam hutan tu. So yang macam usrah dalam hutan tu. Mana bukan manusia dengan jin semua sekali lah.
Jumpa. So cerita dia macam tu je, santai-santai je. Santai-santai. Dia orang punya gambaran masa buat video klip tu, Ustaz, Nana ni dia macam lost lah, tengah ada masalah, so dia cari ketenangan lautan. Kebetulan jumpa kawan-kawan perempuan tu. Jangan salah faham tak tahu, jumpa Ustaz berdua pula lautan. Salah tu. pula. Kena Sampai- tengok. tengok video klip tu sampai ramai. tengok, kena buka Faham. YouTube Asbi Robi Stenodana tu baru tengok, baru faham. Kan? Bukan ustaz seorang kan? Tak. Ramai. Maknanya- Pelakon nak undangan lagi mahal daripada artis. Ya, mana ramai. Orang yang tengok video klip semua kenal, semua kawan-kawan dia. Semua popular Hollywood semua. Tu kan. Jadi bila tengok video klip tu, Betul lah, memang mahal. kawan-kawan dia. Kawan dia. Dia memang tidak ternilai orang kata. Okey. Dan mereka sangat pandai berlakon. Masya-Allah. Memang sekali take tu, memang Selesai. Siap. Memang senang kata director kena arah lah. Bukannya director yang mengarah dia orang. Ada orang mengarah director. Betul. Director saya tak nak buat macam ni. Dengar cakap saya tak nak. Macam tu. Dia yang cakap Dan macam director tu. patuh pula. Yang bagus director patuh. Susah nak jumpa video klip macam ni lah. Ya, betul. Betul kata dia tidak ternilai. 500 kupang tu betul. 500k tu kupang tu. So Nana dia tengah lost kat lautan tu. Jadi dia jumpa kawan-kawan perempuan ni. Kebetulan kawan perempuan ni tengah camping. Okey. Dan saya pula tengah duk explore hutan seorang-seorang, ambil gambar itu ini apa semua. Akhirnya disatukan dalam camping tu. So kawan-kawan ni pun kenalkan Nana dengan buku Latahzan, Jangan Sedih, itu ini Kita Ada Tuhan, semua apa semua. Akhirnya Nana pun join. Akhirnya dia bila hujung ending video klip tu nampak dia gembira. Jumpa pula kawan-kawan yang baik-baik macam ni semua kan. Walaupun duduk kat api, unggun api lah semua. Dia punya bara panas muka tu, tapi muka tapi senyum. gembira. Muka senyum. Gembira betul. Orang pelik macam mana depan bara api boleh senyum. Punyalah maknanya. Kalau boleh nak genggam. Genggam bara api kalau boleh kan. Panas kan. Punya depan bara api besar pula tu kan. Punya shoot banyak kali pula. Itulah terhasilnya sampai 20 juta orang tengok video klip tu. Masya-Allah. Hebat. So semua lepas ni akan tengok lah. Semua kena yang tengok dengar lagi. ni akan tengok betul ke 20 juta. Kena tengok. Dahsyat lah. 20J bukan juta. J tu tak tahu apa benda. Kena tengok Tengok video klip tu. So ceritanya macam tu lah Macam video klip tu. tu. Kita buat lokasi kat mana? Kat mana tu tempat tu? Hutan. Hutan. Dia hutan kat Batang Kali je. Batang Kali. Sebab dia Okey. cerita dia ni, kita tengah cerita sebenarnya PKP. Walaupun kerajaan dah benarkan industri perfilman, syuting semua dah dibenarkan keluar, tapi memikirkan nak pergi jauh-jauh tu dah risiko juga. Kita pun tak tahu negeri lain macam mana. Betul, Masa tu tak boleh keluar negara lagi. Sebab plan asal kita macam-macam kan, nak pergi Indonesia lah, pergi mana lah kan. Bukan. Saya sambil bercuti kononnya, tapi tak ada. Bila dah PKP tak ada. Pergi plannya kau tak lagi Cameron. Ingat tak? Betul. Video klip nak buat kat Cameron Ustaz, sebab kita punya ni Anas punya cerita, manager Nana ni nama dia Anas. Dia pun director juga. Dia pun famous. Dia pun famous. Betul lah macam tu Mahal-mahal lah semua orang ni. Ya, Semua yang betul. mahal-mahal je. Sebab tu kita nak semua orang apa orang kata appreciate, hargai Asbi Robi ni. Dia memang sebuah silaturahim punya Betul. album silaturahim ni panggil. Masya-Allah. Kawan-kawan semua Okey, so kita kembali kepada maksud kita tadi. Betul. Plannya nak pergi Cameron. Nak duduk atas gunung, Okey. ada kabus-kabus. Sebab Kan. kita punya konsep macam ada malaikat putih, ada malaikat hitam. Wow. Bukan malaikat hitam, apa-apa. Roh hitam, roh jahat dengan roh baik. Yang Dia punya tu bukan-bukan, macam, bila Anas bagi idea tu, kita macam, sudahnya Batang Kali. Jauh tu. kan. Sudahnya dalam hutan Batang Kali. Tapi Alhamdulillah lah. Still kena pakai jubah. Kalau tengok kita punya poster muka depan pun, Itulah. saya putih, Nana konsep putih, dia. lepas tu ada hitam-hitam belakang tu kan. Alhamdulillah kat celah semak mana entah. Kan kat Batang Kali tu alhamdulillah kawasan camping cantik, tempat tu ada sungai, ada camping site, dan kita buat program jugalah, Camolite pun kita buat juga. Bukan sekadar Bukan masuk untuk selesaikan tak penggambarannya. ada kita. Sebab Nana dengan Anas dia memang sangat menjaga solat jemaah. Masya-Allah. Jadi ustaz, kita nak semua tim kru semua kita semayang jemaah semua. Walaupun ada ulat gonggok, kita bentang. Kita bentang tikar semua. Katanya dia imam Nana imam tak lah. bukan Nana imam. Anas. Anas imam. dia imam ke makmum situ ada. Kita ada jemaah Sudan juga datang masa tu. Betul. Jemaah Sudan. Jemaah Sudan semua ada. Betul. Macam-macam perangai. Macam-macam perangai semua dalam tu. Jadi semua cerita yang kami cakap ni gurauan je lah. Gurauan je. Gurauan ni semua Jangan ambil cerita ni serius Nana lah. dah tahu lah. Dia tidak kena mengena antara hidup dan Tak mati. ada benda. Betul. So semua follower Nana dah tahu dah cerita-cerita. Kawan-kawan tengok gambar-gambar dah tu dah tahu dah siapa orang-orang dia semua. Saya menganggap ini saya kata bagusnya mereka ni dengan follower mereka sangat rapat. Bukan sekadar artis dengan pengikut Ya. Mereka macam keluarga tau. Dan bila saya pergi event-event Nana, contoh Nana pembuat event macam tempat, memang kita nampak mereka ni macam family.
Mana kalau apa-apa posting di social media, bawah tu komen semua komen macam family punya komen, ada beradik punya komen. So saya belajar juga daripada mereka benda macam ni. Banyak saya belajar dari orang sebenarnya. Tu yang kita pun jadi insaf lah bila buat album ni. InsyaAllah. Dahsyat cerita berjuta-juta ni Betul. InsyaAllah. Jenuh Iwan mengganggu. Betul lah. Tak apa, kita redakan dulu keadaan. InsyaAllah lepas ni kita nak sambung lagi. Kan? Untuk kita bercerita lagi lebih lanjut lah tentang gandingan ini, tentang lagu Hasbi Robi, albumnya pun dah dihasilkan. Dan pastinya yang saya rasa yang nak mendengar dari segi perkenalan yang mana Ustaz pernah buat macam usrah kan Ustaz kan. Ustaz dengan orang seni, dengan artis-artis kan. Itu satu perkara yang saya rasa dua bidang yang berbeza tapi boleh duduk dalam satu tempat bersama kan untuk perkongsian, sharing dan sebagainya. Macam boleh kita tanyalah pengalaman Ustaz sendirilah dalam kewujudan usrah-usrah sebegini. Betul, pertama sekali saya sangat menghargai artis-artis dalam dunia hiburan, tak kira mereka penyanyi ke pelakon, senior ke junior ke veteran, even veteran pun mereka bila mereka nakkan agama, mereka mencari agama. Kami ustaz-ustaz masuklah saya. Kalau mereka berjalan nak cari agama, kami akan berlari untuk mengajar agama. Maknanya kami lagi excited untuk tu. Bukan kerana nak mengajar artis tak. Kita memang mengajar orang masjid, mengajar orang kampung, mengajar orang asli semua. Jemputan-jemputan lain. Tapi bila ada orang yang memiliki dunia yang luas ini, yang ramai pengikut ini, mereka nakkan kembali kepada agama. Nak belajar fiqh, belajar tauhid, belajar Al-Quran, tafsir semua. Jadi kami ustaz-ustaz sangat-sangat bersedia. Dan dari situlah saya mengenali Selondana, saya mengenali ramai rakan-rakan artis yang lain yang mereka terlibat, yang mereka nak berubah, berhijrah ke arah yang lebih baik. Bukan mereka tak baik sangat dulu, mereka baik Alhamdulillah, cuma nak yang lebih baik. Termasuk pula semua bila dah ada kerjaya, dah berkahwin, dah macam-macam mengalami proses pembelajaran dalam hidup ini. Mereka berhimpun dalam satu grup usrah tu. Bukan sekarang mereka boleh bertukar pandangan, semua mereka mengadu cerita, tapi mereka boleh belajar agama. Jadi saya ustaz macam saya mengajar fiqh dalam tu. Itu memang bidang saya dalam bab syariah, bab hukum hakam. Saya lah sumber rujukan mereka. Asalnya mereka tanya dekat luar-luar. Jadi saya kata why not datang kuliah, datang kelas. Kita ada buat lepas isyak kat sini. Kita ada buat di rumah pun ada, di tempat khas pun ada. Jadi daripada situlah kan akhirnya mereka konsisten. Kalau tak, ada orang yang memilih untuk bila ada benda masalah je baru tanya ustaz. Tapi ada orang yang memilih untuk konsisten. Dia datang, dia attend majlis ilmu. Dan Selondana dia konsisten. Kan? So bila dia konsisten dengan beberapa rakan yang lain menyebabkan kita nampak proses tu lebih baik. Dan bukanlah maksud mereka tak baik. Kita yang paling baik mengajar mereka, tak. Bila kita jumpa mereka, kita pula belajar daripada mereka. Macam mana dunia seni, macam mana mereka hidup dalam jadi orang yang masyhur dunia seni dan sebagainya. So kita saling belajar nasihat-menasihati. Daripada situ kenal dia. Dan isteri saya pun ada dalam usrah. So maknanya kita boleh berbincang bukan sekadar hukum, tapi dalam apa saja berkaitan dengan hidup. Tapi dengan batasan. Ini yang paling utama sekali saya nak highlight, saya ambil kesempatan ni, batasan. Sebab saya sangat-sangat risau benda batasan ini. Tak kira untuk saya dan juga kepada artis sendiri pun. Bila terlibat dengan orang agama, jaga batasan tu. Sebab sometimes lah kita manusia, kadang-kadang kita terlupa batasan dalam bergambar, dalam apa saja urusan. Jadi saya ambil kesempatan ni sebab bila saya berani sebut, saya nak jaga diri saya lah. Dan minta doakan saya juga supaya saya boleh jaga adat-adat dan batasan-batasan ni, supaya kita terus boleh gabung jalin antara dunia dakwah dan juga dunia seni. Ke Nana macam mana? Bagi Nana pula. Okay. Bagi Nana pula, sejujurnya memang Nana happy dapat join kelas usrah adanya Ustaz Syarizan dan ustaz-ustaz lain dan juga rakan-rakan artis yang lain. Sebab apa, bagi Nana rasa macam satu family. Dan mereka ni yang bestnya, walaupun ilmu mereka sangat tinggi, tapi mereka tak judge pun artis-artis yang baru bukan KK tu, bukanlah. Bukan KK. So diorang tak judge apa je soalan yang kadang-kadang mungkin soalan tu yang kita tanya dekat diorang tu adalah soalan yang mudah je, tapi diorang jawab juga. Sebab kadang-kadang artis ni ada macam Nana sendiri lah, bukan semua artis lah. Macam Nana ada benda yang kadang-kadang Nana pun tak tahu hukum dia macam mana. So kita ada sumber rujukan, ada ustaz, ada ustazah yang Nana boleh rujuk. So bagi Nana happy dengan kelas ni, dapat menyatukan Nana dengan kawan-kawan yang lain dah. Dapat jumpa ustaz,
ustazah-ustazah yang lain untuk Nana buat rujukan lah. Sebab kita artis kan, jadi ada benda yang kita nak tahu boleh ke tak kita buat macam ni. So at least terjagalah sikit, insyaAllah. Dan yang penting berguru Ustaz Ya. Berguru tu kan yang tepat, yang betul Ya, betul. Dan saya nak ambil peluang ni juga supaya kita bertanya, jangan memandai. Sebab dunia hari ni kita boleh Google je. Kita takut ramai yang belajar dengan cara Google takut salah. Ya. Jadi penting bertanya, dan jangan bertanya dengan seorang ustaz pula. Sebab takut kita taksub pula satu hal lagi. Jadi dunia hari ni ramai orang dia berguru satu, takut kalau guru tu salah jadi salah terus. Jadi berguru dengan guru yang ramai tanpa mempertikai guru yang lain. Kena jaga adab tu juga. Bukan untuk membanding-banding dan sebagainya, tapi untuk menetapkan keyakinan kita dalam apa-apa urusan kita tu. Jadi berguru tu penting dan tidaklah hanya satu guru, biar banyak guru. Masuk banyak majlis ilmu, jangan hanya satu majlis ilmu menyebabkan takut kita hanya menangkan kita punya grup saja. Ini juga saya ambil kesempatan untuk bagi tahu kepada semua yang mendengar, tak kira siapa pun kita pada hari ini. Ya, jadi itu sebagai panduan yang terbaik supaya tak tersasar, tak salah pilih dan sebagainya. Langkah tu untuk meneruskan kehidupan kan. Lagi-lagi yang mana melibatkan orang-orang seni dan sebagainya perlukan panduan juga daripada pihak para asatizah kita Betul. Alhamdulillah. Jadi itulah yang menjadikan perkenalan bertambah ramai lagi antara ustaz-ustazah kan, dan yang memberikan sebagai panduan terbaik lah untuk semua yang memerlukannya. Alhamdulillah. Jadi itu sebagai ceritanya, dan mungkin lepas ni kita nak tanya apa antara aktiviti yang terdekat yang melibatkan Nana, Ustaz juga kan, yang boleh kita kongsikan kepada pendengar. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung. Tapi untuk itu kita teruskan saja untuk melengkapkan kedudukan carta untuk kita ketahui juara minggu ini. Yang mana juara minggu ini telah pun 3 minggu dalam carta dan kedudukannya masih sama di tempatnya selaku juara seperti minggu lalu. Siti Nordiana dan juga Ustaz Syarizan Hasbi Robi, juara kita minggu ini. Carta Nasyid IKIM nombor 1. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada semua yang mengundi. Betul. Terima kasih juga IKIM lah sebab sudi untuk masukkan kami dalam carta. Alhamdulillah. Masya-Allah. Tahniah untuk kedua-duanya. Tak rugilah kita bercerita tadi tentang hutan dan sebagainya semua kan. Dengan ribu-ribu juta-juta tu. Gurau-gurau tu sebenarnya jadi kenyataan. InsyaAllah. InsyaAllah. Dan yang penting kawan Nana support tu. Kawan-kawan dia support untuk nak buat. Kan? Biar jadi. Ini kira apa, pengundi ni daripada fan Nana, fan Ustaz juga ni. Betul. Kan? Alhamdulillah. Kan bila dia yang penting bila DJ Irwan beritahu Ustaz kita dah masukkan. Alhamdulillah Hasbi Rabbi dah masuk dalam carta. Terus kita pun kan? tulis promote terus. Alhamdulillah kan? benda tu. Alhamdulillah. Kita tunggu juga macam nangis juga memula berapa bulan tu bila nak masuk. Akhirnya. Alhamdulillah. Jadi tahniah untuk lagu Hasbi Robi yang mana kita tahu tadi adalah penghasilan Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, dan juga daripada album yang melibatkan zikir yang telah pun dihasilkan oleh Ustaz Syarizan dan juga Siti Nordiana. Baik, di hujung ni mungkin ada yang boleh kita kongsikan khusus macam ramai nak mencari Ustaz kan, mungkin nak tanya ataupun nak minta pendapat dan sebagainya di media-media sosial, macam mana Ustaz? Ya, kalau kalau di Instagram saya Ustaz Syahrizan. Type je USTAZ Ustaz Syahrizan. Akan ada lah. So aktiviti saya akan ambil kat situ. Okay. Yang terbaru kami diving. So diving ni pun satu dakwah juga. Betul. Kan kami baru saja terlibat dengan dunia diving. Bukan kami terlibat dunia diving, kami baru balik diving pun. Alhamdulillah. Kat situ kita ada jumpa pula orang-orang yang kita nak berkenalan di pulau-pulau pula. Bila dia tahu artis macam mana, dia tahu punya artis dengan ustaz pula. So ustaz tu ada wife dia, ada kawan-kawan dia lain-lain ni. Macam mana nak diving, macam mana nak jaga aurat semua. So orang akan tanya melalui social media. Okay. So perkembangan ceramah ke dakwah saya juga, kita mana yang sempat saya akan letak di social media tu. Termasuklah di IKIM kan, kita akan terus dengan IKIM. Alhamdulillah IKIM dengan warna pagi. So kita berterusan dengan IKIM. Alhamdulillah. Cuma kali ni dalam nasyid pula. Masya-Allah. Masya-Allah. Itu dia cara nak terus cari Ustaz dan Nana macam biasa Nana. Okey, kalau sesiapa nak cari Nana boleh search dekat Instagram Siti Nordiana. Lepas tu dekat TikTok pun ada Siti Nordiana 84, YouTube Siti Nordiana je lah. Lepas tu Facebook page Siti Nordiana. Boleh search lah.
Masya-Allah InsyaAllah. Mudah saja kan. Mudah saja. Ustaz Syahrizan pun ada TikTok. Ada juga. Ada juga. Ustaz Follow lah. Cari Ustaz Syahrizan, Facebook, TikTok semua nama Ustaz Syahrizan tu senang. Hebat. Okey, jadi itulah cerita sedikit. Jadi macam mana nak berhubung dengan mereka dah berkongsikan, dan mungkin dari segi sebelum berakhir ni kita nak minta ada harapan-harapan tertentu Nana terhadap lagu ni, terhadap album ni, dan juga Ustaz sendirilah. Jadi Nana dululah. Okey, harapan Nana sebenarnya besar untuk lagu ni. Semoga dia menjadi kekal juara sampai hujung tahun lah. Amin. InsyaAllah. Dan Nana harap semua fan-fan boleh undi lagu ni di kedudukan yang teratas, InsyaAllah. Undi banyak. Terima kasih Ikim kerana menjemput Nana hari ini. Terima kasih. Betul. Ustaz? Saya juga sama. Saya tak lain. Saya berterima kasih kepada Ikim. Terima kasih kepada semua peminat-peminat lagu-lagu ketuhanan, zikir, selawat macam ni. Betul. Kerana ini menunjukkan bahawa dengan kita kembali kepada agama ni, itulah yang akan memberi ketenangan kepada kita. Bukan kita mengejar pandangan manusia, kita kejar dulu pandangan Tuhan. Jadi insya-Allah lah kita sangat berharap siapa-siapa yang mendapat inspirasi daripada lagu-lagu ketuhanan begini, khususnya Hasbi Rabbi, kami berharap kita boleh terus istiqamah dalam kebaikan juga sama-sama insya-Allah. So salah silap kekurangan kami, mana-mana yang melihat saya dan juga Dana di sosial media tu, kita manusia, kadang-kadang mungkin ada jumpa kelemahan sana sini. Kami mohon maaf kalau ada perkara yang tak baik, yang tak sesuai dan sebagainya, dan kita akan cuba perbaiki insya-Allah. InsyaAllah. Itu diharapkan bersama, dan apa-apa saja yang penting ada manfaatnya dengan apa yang dihasilkan album ni juga. Semoga bermanfaat untuk semua dan juga buat Ustaz dan juga Nana jugalah kan. Okey, jadi kita pun dah sampai ke penghujung. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Sesuatu yang cukup istimewa, kita gandingkan mereka berdua dalam carta buat pertama kalinya. Dan juga kita tahu Ustaz biasa kita panggil untuk program-program ilmiah kan. Nana pernah terlibat juga dekat Radio Ikim sebelum ni dekat Usrah Nurani kot Rasanya 2 kali lah. Itu dia Jadi dah banyak berkongsi juga cerita tentang kehidupan Nana juga kan. Betul. Alhamdulillah. Dan yalah nanti bolehlah kisah salam kat Ryan Okey boleh. Saya bukan Ryan. Dia boleh jadi penyanyi kat lepas ni. Boleh tu. Mana Raya kena dengan Ikim depan ni Raya InsyaAllah kan. Jadi itu kita harapkan semoga semuanya berjalan lancar, dipermudahkan urusan juga untuk Nana, untuk Ustaz juga. Terima kan. kasih insyaAllah. Dan kita harapkan semoga lagu ini mendapat tempat dan juga bermanfaat untuk semua. Okey. Jadi ada rezeki, ada peluang lain kita bertemu lagi Ustaz dan juga Nana. Terima kasih banyak DJ Ruan. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.